Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditanya, apakah pemberian negara kepada kamu? Sebaliknya, tanyalah, apakah sumbangan kamu terhadap negara? Assalamualaikum, salam sejahtera, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, dan salam satu haluan sehaluan. Alhamdulillah, bersemuka lagi kita dalam talian bersama saya, Cikgu Syahrul binti Saad, menerusi program tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh MAIPS, JAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan CPN Perlis dalam slot Bahasa Melayu SPM dengan memfokuskan tajuk aksesori karangan, ingat dan guna. Jangan lupa ya anak-anak, sebelum tu mohonlah doa supaya diterangkan hati dan ilmu yang diperoleh akan mendatangkan manfaat serta beroleh kejayaan yang cemerlang dalam semua bidang, insya-Allah. Baiklah, sebelum cikgu terus mengemudi bahtera ilmu pada kali ini, kita amati bersama-sama gambar ini. Baik, apakah yang dapat kalian lihat sebelum dan selepas? Baik, maksud di sini ialah cikgu dah pamerkan makeup sama dengan aksesori karangan. Jadi makeup ni bermaksud perbuatan menghias diri dengan alat-alat solek. Manakala aksesori pula bermaksud bahagian tambahan kepada sesuatu alat dan sebagainya. Maka di sini berlakulah perkaitan antara kedua-duanya. Jadi kebetulan, sekali lagi cikgu ambil contoh, dalam tempoh PKP ini ramai golongan wanita dan tidak kurang juga golongan lelaki yang sudah lama tidak bermakeup kan, kerana diminta duduk di rumah sahaja. Sehubungan dengan itu, keperluan untuk makeup itu menjadi tidak begitu penting saat ini ketika kita berada di rumah. Jadi kita boleh bayangkan muka orang yang bermakeup dengan tidak bermakeup dari segi persembahan dan juga keyakinan diri pasti berbeza. Hal ini samalah seperti karangan yang kita buat dan yang dilengkapi dengan aksesori pasti akan membuatkan kita yakin dengan markah yang bakal diperoleh. Jom kita sama-sama bongkarkan pernyataan ini. Baik anak-anak yang arif lagi jauh hari, menerusi slot pada kali ini iaitu aksesori karangan, ingat dan guna, cikgu akan cuba sedaya upaya untuk menyiram baja ilmu dan dengan memberikan beberapa tips supaya pada akhir slot ini murid-murid akan mengetahui dan dapat menyatakan komponen-komponen sebagai aksesori karangan. Kemudian yang kedua, dapat mempraktikkan aksesori karangan yang sesuai dan tepat semasa mengarang. Dan yang ketiga, mengelakkan daripada keterlaluan memasukkan aksesori dalam karangan. Apakah rasionalnya? Ini rasionalnya. Kita lihat sahaja figura ini. Ini cikgu fokuskan figura ini ya.
Akibat makeup yang keterlaluan, pakai bulu mata palsu sehingga nampak seperti lebam dan tidak dapat membuka mata dengan mudah. Kemudian diikuti dengan gincu yang dioleskan di bibirnya, itu membuatkan figura ini kelihatan lucu dan agak aneh juga. Jadi begitulah juga dengan keadaan karangan anak-anak jika keterlaluan dan syarat dengan aksesori. Baik. Sekarang kita sama-sama perhatikan slide ini yang menunjukkan komponen-komponen dalam aksesori karangan. Kesemuanya ada 5 perkara. Okey, baik. Yang pertama, kosakata berdarjat tinggi diikuti dengan frasa menarik. Yang ketiga, peribahasa. Seterusnya, penanda wacana. Dan yang terakhir, fakta atau isu semasa. Sekarang, kita akan teliti setiap satu, iaitu satu persatu komponen ini. Jadi cikgu akan perincikannya kepada 2 perkara. Yang pertama, cara untuk mengingat, dan yang kedua, cara menggunakan komponen tersebut dalam penulisan karangan. Baik, kita amati yang pertama, contoh kosakata berdarjat tinggi. Jadi anak-anak boleh perhatikan contoh perkataan. Kalau cikgu nak senaraikan terlalu banyak, ini merupakan sebahagian. Jangan salah faham. Ingat yang ni sahaja yang perlu ada. Baik, contohnya seantero. Jadi kita kena tahu maksud supaya penggunaannya nanti akan memberi kesan yang impak yang sangat besar apabila dimasukkan dalam penulisan karangan anak-anak sekalian. Seterusnya, keserakahan. Maksud dia kerakusan, ketamakan, ketandusan, tidak ada, iltizam harapan tinggi, kegawatan maksudnya kejatuhan, maslahat maksudnya faedah, dasawarsa. Ni kalau ingat, itu cikgu dah sebut dalam slot yang lepas. Maksudnya 10 tahun, atau kalau awak tambah sedasawarsa maksudnya sedekat. Kemudian rubrik, ruangan sesuatu karangan khususnya dalam akhbar. Kemudian aforisma yang mendukung maksud, peribahasa, pepatah, bidalan dan lain-lain lagi. Yang akhir contoh cikgu bagi ni menyoroti, iaitu menghurai, membicarakan. Seperti yang dijanjikan, teknik mengingat. Jadi teknik mengingat untuk kosakata berdarjat tinggi yang begitu banyak untuk dihafal ni, cikgu dah bagi caranya, iaitu dengan membina rangka karangan. Masih ingat lagi dengan rangka karangan? Baik, ini buktinya. Kita tengok penggunaan kosakata berdarjat tinggi. Baik, cuba tengok dalam bahagian ayat atau frasa menarik. Perkataan pertama, sedasawarsa tadi sudah membuktikan bahawa anak-anak telah pun memasukkan aksesori kosakata berdarjat tinggi. Kita teruskan lagi dengan globalisasi, mengundang, tersentak, terpampang, rubrik-rubrik. Ini baru sahaja perenggan pengenalan. Kalau kita betul-betul patuhi, kita pandu uji rangka karangan yang telah dibina, insya-Allah kesemua kosakata berdarjat tinggi yang dikehendaki itu digunakan. Baik, selesai untuk kosakata berdarjat tinggi. Anak-anak, kita teruskan dengan komponen yang kedua aksesori karangan, iaitu contoh frasa menarik. Cikgu bacakan beberapa contoh frasa menarik. Yang pertama, kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini. Jadi cuba tengok perkaitan songsang tadi. Kita dah masuk dalam kosakata berdarjat tinggi, ada kita gabungkan dengan frasa menarik. Seterusnya, makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan. Mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu.
Manusia bukanlah haiwan robotik yang tidak mempunyai rasa dan jiwa. Seterusnya, membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah, membongkar kepincangan, antaranya menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak, mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya, mengambil langkah sederap. Itu antara contoh ya anak-anak. Baik, kita tengok teknik mengingat. Sekali lagi, kita boleh ingat sekiranya kita masukkan dalam rangka karangan yang kita bina, kemudian kita praktikkan. Kita guna rangka karangan tersebut. Jadi apabila kita guna rangka karangan tersebut, insya-Allah aksesori karangan anak-anak akan dimasukkan dengan cara yang betul, sesuai dan tepat yang penting. Baik, satu lagi teknik mengingat ialah kata-kata, frasa-frasa yang menarik tadi diungkapkan oleh individu-individu atau tokoh-tokoh tertentu. Jadi, secara logiknya kita boleh meletakkan gambar. Contoh yang cikgu berikan di sini ialah Hamka. Bersama-sama gambar ni, sekaligus secara tidak langsung dia akan tergambar di minda kita dan ingatan akan menjadi lebih kuat sebab divisualisasikan, berbanding kalau kita sekadar menyebut. Dia tanpa ada kerjasama yang erat antara mulut dengan minda. Tu yang membuatkan kita lupa. Lagipun banyak perkara yang kita perlu ingat. Baik, seterusnya, okey, cuba tengok. Hamka ni cikgu juga ada letakkan nama penuh dia, Abdul Malik Karim Amrullah. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Sekurang-kurangnya apabila kita ingin menggunakannya, kita teringat insan yang memakai kopiah ini. Jadi membantu anda untuk mengingat dan guna karangan, guna dalam penulisan karangan. Baik, kita teruskan. Seterusnya, insan yang kedua ni Albert Einstein. Jadi antara frasanya yang begitu popular, ilmu tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa ilmu adalah buta. Dengan kelipan-kelipan ini, insya-Allah dia akan membantu anak-anak untuk mengingat supaya boleh guna. Baik, kita teruskan. Seterusnya, yang ni pun selalu digunakan ungkapan ini, yang dikatakan, yang dikeluarkan, yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno, iaitu Presiden Indonesia yang pertama. Berikan saya 10 orang remaja, pasti saya akan gegarkan dunia. Jadi boleh bayangkan macam mana muka Soekarno, nanti tak adalah tersilap tulis. Baik. Faham setakat tu ya anak-anak? Baik, kita teruskan. Contoh penggunaan. Kalau tadi cara mengingat, ini contoh penggunaan. Kita mulakan dengan perenggan. Contoh kata-kata falsafah Tao ni, iaitu jika kita mahu hidup setahun, tanamlah gandum. Jika kita mahu hidup 10 tahun, tanamlah pokok. Dan jika kita mahu hidup selama-lamanya, tanamlah jiwa manusia. Dia ada kronologinya. Mula-mula kena tanam gandum, kena tanam pokok dan sekali tanam jiwa. Baik, kemudian tengok yang kedua. Jika diberikan aku 100 orang tua. Yang ni ada dalam kalangan anak-anak murid cikgu. Tanya, cikgu kami keliru, mana satu yang betul? Anak-anak boleh gunakan kedua-dua ini. Satu, yang 100 orang tua, nescaya aku mampu menterbalikkan perahu yang tertangkup. Tetapi jika aku diberikan 10 orang muda, nescaya aku dapat menggegarkan dunia. Susunan baik-baik, susunan retorik yang penuh puitis daripada mantan Presiden Indonesia. Sama, Soekarno pun orang yang sama. Baik anak-anak, tengok dalam perenggan isi yang ni. Cikgu
rasa tidak perlulah untuk bacakan keseluruhan. Cuma cikgu dah beri penumpuan pada huruf ataupun perkataan frasa yang cikgu hitamkan dan besarkan saiz dia. Okey, tengok sini, remaja yang mempunyai didikan agama boleh dianalogikan seperti pokok yang mendapat baja secukupnya untuk terus hidup subur. Menurut Albert Einstein, yang inilah kita nak guna tadi tu, agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Baik, suka cikgu ingatkan, sekiranya isi atau tugasan itu menuntut peranan ibu bapa atau peranan anda dalam bidang yang berkait rapat dengan didikan agama, kita sudah boleh merancang bahawa ini frasa yang sesuai untuk dimasukkan. Okey, clear? Baik, kita teruskan dengan baik anak-anak. Ini jadinya jika kita tidak ingat. Ini bukan gurauan, cuma cikgu temuinya dalam jawapan anak-anak. Cikgu tak payah bagi tahulah anak-anak mana kan. Baik. Tadi cikgu kata dia ada kronologi dia. Tanam gandum, kemudian tanam pokok, tanam jiwa manusia. Dia nak guna sekali sahaja dia dengar, tapi bila dia nak guna, dia lupa. Dia ingat pesan cikgu, ingat dan guna. Tapi ingatannya tidak betul-betul, maka begini yang ditulis. Kalau mahu hidup, tanamlah gandum. Dia tertinggal hidup berapa lama. Kalau mahu hidup selama-lamanya, dah dia suruh tanamlah manusia. Macam mana nak hidup bila manusia itu ditanam? Ini akibat dia. Jadi, pegang prinsip cikgu, ingat dan baru kita boleh guna sesuai dan tepat pada masa dia. Baik, kita teruskan dengan komponen yang ketiga, iaitu peribahasa. Memandangkan jumlah peribahasa juga banyak, jadi cikgu berikan laluan, lorong kepada anak-anak yang baru berjinak-jinak untuk tugasan usaha, langkah dan cara. Cuba ingat lebih kuranglah 20 peribahasa ini. Jadi apabila kita ingat, bila dapat saja soalan, catat mana dulu yang manakah yang akan kita masukkan yang sesuai dengan tugasan mengikut dimensi soalan yang kita pilih tadi. Okey? Baik. Ini antara contoh di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Cikgu lompat-lompat sikit. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu. Kalau kita tengok, kita tak faham, apa anak-anak kena buat? Cuba cari maksudnya. Baik. Ini contoh peribahasa. Jadi, cara untuk mengingat, kita sama-sama tengok video ni. Ini cikgu rakamkan semasa proses PDPC bersama para pelajar cikgu. Jadi maaf kalau kualiti kurang memuaskan. Ini spontannya dalam masa PDP. Okey, mula tu mereka bina susun lirik tersebut, kemudian dipersembahkan pada akhir tu. Jadi kita sama-sama saksikan. Ada budi adalah batas, ada budi bolehlah dibalas. Tepuk dada, tanyalah selera, untung atas angin. Umpan habis ikan tak dapat, sudah diludah dijilat kembali. Rasa bawah ditimpa jambak, masa itu emas. Pagi tidak dibuat, senja tidak dikejar, genggam bara api biarlah menjadi arah. Ajak itik berenang, cepat kaki tangan, habis madu sempat dibuang. La 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 la.
icip berenang, cepat kaki tangan. Habis madu sempat dibuang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Habis madu sempat dibuang. Baik, itu dia tadi. Ini merupakan teknik mengingat dengan cara menukar lirik lagu asal. Siapa yang ingat lirik lagu asal? Lagu ini diambil lagu Aisyah. Baik, cuba anak-anak perhatikan. Lirik lagu asal telah ditukar kepada peribahasa. Jadi, anak-anak ni telah memilih 15 peribahasa untuk dimasukkan. Baik, apakah rasional teknik ni? Kita akan ikuti selepas ni. Bila ada satu lagi, cikgu akan bagi contoh. Baik, antaranya tengoklah tadi semasa chorus kan. Pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar. Baik, kita tengok satu lagi contoh. Yang ini pula dirakamkan oleh anak murid cikgu setelah dia pulang ke rumah. Disebabkan dia nak kualiti, jadi kita terima. Cuma adalah gambar ni yang dirakamkan kenangan lah semasa mereka baik, itulah tadi lirik yang telah ditukar daripada lagu Mandarin oleh para pelajar cikgu yang pada masa tu cikgu berkhidmat di SMK Syed Sirajuddin, dan terima kasih anak-anak yang telah mewarnai kehidupan cikgu semasa berada di sana. Baik, sebelum tu suka cikgu ingatkan bahawa teknik ingat bagi menukar lirik lagu asal kepada lirik peribahasa ni cikgu namakan sebagai teknik peringat. Peringat ni kalau dalam sebutan perlis tu peringat. Okey, peringat. Peringat ni maksud dia cikgu ambil daripada peribahasa, nyanyi dan ingat. Bila kita nyanyikan, kita rasional dia, kita akan mudah ingat sebab menjadi siulan. Dalam masa beberapa minit saja kita boleh ikut kan. Ini seperti yang lazim dibuat oleh anak-anak muda, sangat cepat menghafal lirik lagu, dan kita akan berjaya menyimpan memori apabila kita ingat dan kita akan gunakan, insya-Allah lah. Baik, kemudian kita sama-sama tengok penggunaan. Yang untuk lagu tadi yang baru saja cikgu mainkan tadi tu, ada 23 peribahasa telah dimasukkan.
Baik, masa ni lah kita boleh cari, kita tulis. Yang mana kita tak faham, kita boleh tanya cikgu. Dan kalau yang tidak faham maksud, kita boleh sama-sama cari maksud. Baik, kita tengok contoh penggunaan. Cikgu bagi contoh untuk dimensi keluarga. Baik, selalunya kalau dimensi keluarga ni dia ada beberapa peribahasa yang sesuai lah. Baik, yang pertama ni kita tengok peribahasa mengatakan bahawa tiada harimau yang membaham anak sendiri. Kalaulah peribahasa ini kedengaran asing tetapi kita berhasrat nak guna sebab dia tepat dan sesuai dengan huraian kita, kita tulis sedikit maksud. Contoh dia yang ni, sifat tegas adalah penting untuk membentuk akhlak anak-anak. Dan seperti yang difahamkan, semasa PKP ni ramai pula. Banyaklah harimau jadian kan di rumah. Apabila semua anak berkumpul di rumah, jadi dalam masa yang sama ibu dan bapa kena bertugas untuk tolong buat kerja sekolah yang diberi oleh guru-guru. Tak apa, kita teruskan dan teruskan bersabar. Baik, seterusnya yang kedua, anak diibaratkan sebagai sehelai kain putih. Kita bawa masuk siap-siap dah. Ibu bapa lah yang akan mencorakkan darah daging. Ingat, darah daging tadi ada dalam peribahasa yang dinyanyikan. Sama ada menjadi seindah warna pelangi atau semalap masa depannya. Baik, seterusnya kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila cikgu sebut sallallahu alaihi wasallam tu, SAW tu ditulis huruf besar dan tidak perlu titik. Begitu juga dengan SWT RA kan, SWT Allah Subhanahu wa taala, dia tidak perlu dititik satu lagi dia huruf besar kesemuanya, yang bermaksud anak-anak dilahirkan dalam keadaan bersih, ibu bapa lah yang mencorakkannya sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi susun ikut yang betul macam tadi. Jangan sekali baca, oh aku faham. Jadi belum tentu akan ingat. Fahamlah, nanti nak guna masa ni. Tapi belum tentu kita akan ingat lagi susunan tersebut. Baik, beginilah jadinya anak-anak kalau kita tidak ingat. Hakikat dia, cikgu bukan berniat untuk mempermain-mainkan jawapan. Kata orang, yang baik kita jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Sebab dia memberi kesan. Sebab itulah setiap kali lepas saja selesai sahaja menjawab soalan peperiksaan bahasa Melayu, akan ada yang jumpa cikgu tersengih-sengih, tersenyum-senyum. Bila ditanya mengapa, saya rasa peribahasa yang saya bagi tu macam tu. Cikgu akan gelak. Rupanya inilah antaranya. Baik, kita tengok dan kesan sekiranya tak ingat, tidak pernah guna dan cikgu temui. Antaranya lah calon SPM sendiri dan juga ni yang cikgu kumpul dan juga yang dikongsi oleh sahabat cikgu, itu Cikgu Nur Hashuzila. Baik, kita tengok. Yang betul, melentur biarlah waktu rebungnya. Ataupun awak boleh guna melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Tapi kalau tak ingat, tak hafal, ini jadinya. Belum sempat melentur, anak-anak sudah merentung, habis hangus. Biarlah dari rebungnya. Kemudian bagai tumbuh buluh dari rebungnya. Ni nampak, ini rekaan. Bila kita terdesak, semua benda kita rasa boleh je masuk. Janji, peribahasa ada mengatakan. Okey, faham? Baik, kemudian belum melentur, meluntur tu anak-anak, kita nak bagi dia luntur warna ke, nak bagi luntur cat ke, meluntur buluh. Jadi janganlah guna, cikgu dah tulis dah, salah. Kena ingat betul-betul.
Seterusnya tengok ilmu pelita hidup. Apa yang berlaku kalau lupa ni bukan cikgu yang reka ni cikgu jumpa, cikgu temui. Ilmu pelita kebetulan dia terpandang jalan. Ilmu pelita jalan. Ni dah jadi dia. Kemudian ular menyusur akar, tidak akan hilang bisanya. Sedap bahasanya. Baik, tetapi dia terlupa. Ular menyusur akar saja yang dia ingat, belakang sudah lupa. Dia sambung sendiri. Sampai ke sudah tak keluar-keluar. Jadi, tolak. Peribahasa tu memang tidak benar. Kemudian hangat-hangat tahi ayam. Perbuatan yang tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Hangat-hangat tahi ayam sahaja. Tengok apa jadi. Yang ni cikgu tak pasti. Salah eja atau tak ingat. Hangit-hangit tahi ayam. Kan tekat hangat. Terus hangit dah tahi ayam tu. Baik. Seterusnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang ni pun dia memerlukan urutan juga. Okey, kalau berat, kita kena pikul. Kalau ringan, kita kena jinjing. Tapi apa yang berlaku? Berat sama dijinjing. Dia kata, aku dah pegang dah jinjing dah. Kalau macam tu ringan aku junjung lah. Ni pun dia fikir logik juga. Ingat peribahasa dia bukan boleh main logik-logik akal nah. Baik. Seterusnya, yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Hilang idea cikgu. Yang bulat tidak datang berguling. Dia ingat kalau bulat, dia tak teringatlah pula bergolek. Yang dia ingat dia tu jadi bulat macam landak, dia guling. Kan? Nampak lucu tapi hakikat dia anda melakukan kesilapan. Baik, kemudian bagai belut di ketil ekor ni dia bergerak begitu pantas kan? Awak selalu guna dalam pendahuluan. Kemajuan yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi bergerak pantas seperti atau bagai belut di ketil ekor. Dia nak guna juga sebab cikgu pesan. Guna dalam menulis karangan. Bagai ketil di belut ekor. Susunan sudah haru biru. Ini kesan dia. Jadi, sebab tu cikgu kata kena ingat. Cara nak ingat, bolehlah menukar lirik lagu asal, tukar jadi lirik peribahasa. Itu contoh. Kan? Ada lagi pelbagai teknik yang boleh diaplikasikan. Yang penting kena ingat, baru kita boleh guna. Baik, kita teruskan dengan komponen yang keempat, iaitu penanda wacana. Baik, penanda wacana, masih ingat lagi tak anak-anak? Cikgu telah kongsikan teknik cemerlang yang mana memperuntukkan 3 perenggan utama dan di setiap perenggan tersebut ada beberapa ayat ataupun beberapa komponen dia. Untuk hari ini, cikgu ambil contoh menyatakan ayat pernyataan isi sahaja. Kan? Banyak kalau kita nak perincikan satu persatu. Jadi, cuba tengok. Contoh ayat pernyataan isi. Isi yang pertama, kita mula dengan membuka lembaran isi yang pertama. Tak ada lah kata, isi pertama, ialah. Isi kedua, ialah. Kan? Kedengaran atau bila baca, kita akan rasa bosan. Baik. Seterusnya, isi kedua, anak-anak boleh guna penanda wacana ini. Mari kita capahkan lensa perbincangan seterusnya kepada skop yang lebih khusus. Berpaksikan kata kunci masuk isi. Kemudian isi yang ketiga, fokus ketiga yang dapat menghiasi wacana di atas ialah bagi isi. Yang keempat, dalam konteks yang lebih luas lagi, prakarsa pragmatik seterusnya nyatakan isi. Kemudian isi yang kelima, dah habis semua melabuh tirai perbincangan, maka kita perlu melihat dari faset atau sudut berbeza iaitu masukkan isi. Baik, kita tengok teknik mengingat. Teknik mengingat untuk kali yang ketiga, cikgu katakan sekali lagi menerusi rangka karangan. Tu sahaja yang selain daripada itu ada juga cara yang lain tapi yang ni cikgu dapati lebih efektif. Apabila kita sudah merangka dan kita tulis dan kita boleh nampak di mana kurang, di mana lebihnya rangka karangan tadi. Baik, kita tengok contoh penggunaan
untuk perenggan isi. Baik, yang pertama tadi membuka lembaran isi yang pertama. Itu contoh untuk ayat pernyataan isi. Apabila masuk ayat huraian, untuk menyambungkan jawapan yang berpandukan asi di Bambi, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, bila dan kesan tadi, kita kena gunakan penanda wacana supaya ayat huraian bertaut dengan kemas. Baik, kemudian ayat contoh macam mana penanda wacana yang kita boleh gunakan untuk menyatakan contoh sebagai analoginya. Kemudian kita tengok peribahasa. Hal ini bab peribahasa, penanda wacana kita guna. Senario ini bab peribahasa Melayu. Baik, untuk ayat simpul, kalau isi pertama menyedari hakikat bahawa pentingnya, okey, kita masukkan apa tugasan kita hari itu. Kemudian kita simpulkan, kaitkan dengan isi dan tugasan tersebut. Baik, itu contoh penggunaan bagi penanda wacana. Baik. Untuk komponen yang terakhir iaitu fakta atau isu semasa. Yang ini bagi sesetengah murid dia tidak menjadi beban kepadanya kerana mereka ni suka membaca, suka menonton, suka mencatat. Jadi ada. Jangan kata tak ada. Ramai calon yang sebegini. Tapi bagi calon yang kurang berminat, bukanlah hobi dia membaca ni, dia kena berbuat sesuatu. Jadi mula sekali, cuba tengok cikgu bagi contoh. Nak perkenalkan apa cikgu yang dimaksudkan dengan fakta dengan isu semasa ni. Baik, contoh dia, kajian daripada pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Fakta kan? Mendapati bahawa kebanyakan rakyat yang terlibat dengan gejala negatif, terutamanya golongan remaja yang terdiri daripada mereka yang mempunyai konflik keluarga. Ini kajian yang dibuat, bukan suka-suka hati, bukan pandai-pandai mereka. Okey, baik, mereka. Kemudian yang kedua, cuba tengok contoh cikgu bagi. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dinobatkan sebagai ikon membaca kebangsaan. Bukan boleh suka-suka hati je. Tak minat Tun, saya nak letak artis Korea. Tak boleh. Ini fakta. Baik, kita teruskan dengan, ini fakta sejarah. Peristiwa 13 Mei 1969 masih segar dalam ingatan setiap insan di Malaysia. Bukan di negara lain, di Malaysia. Peristiwa berdarah yang melibatkan rusuhan kaum pada ketika itu perlu menjadi iktibar bagi setiap generasi. Okey, sesungguhnya peristiwa 13 Mei ni dia mencatat titik hitam. Bawa masuk tu kan. Kemudian masuk lagi peribahasa, dia bergabung. Nampak tak ada perkaitan juga antara komponen-komponen aksesori karangan ni. Dia memasukkan peribahasa pisang tidak berbuah dua kali. Baik, kita teruskan. Cara untuk mengingat fakta dan juga isu semasa antaranya menerusi lirik lagu asal. Kalau tadi lirik lagu asal kita tukar kepada peribahasa, yang ni kita guna lirik lagu asal tadi, kemudian kita tonton sama ada di media sosial, media massa atau media cetak. Jadi maksud cikgu di sini, apabila kita menonton, kita kena catat. Sebab kadang-kadang banyak benda yang kita akan lupa. Baik, kemudian kita tengok sama-sama teknik mengingat. Tengok dekat media sosial, dalam Telegram, aplikasi Telegram, WhatsApp, apa semua tu ada dimasukkan dengan istilah semasa. Kebetulan sekarang isu COVID-19 atau COVID-19. Jadi di sini disertakan istilah lockdown. Apa maksud dalam bahasa Melayu? Sekatan, pergerakan. Social distancing tu apa? Penjarakan
sosial. Ini kena sebut betul-betul. Kalau penjarakan sosial, maksudnya anda dimasukkan dalam penjara. Tapi kalau tak patuh penjarakan sosial ni, itulah jadinya. Kemudian hand sanitizer. Apa maksud dia? Pensanitasi tangan. Frontliner, barisan hadapan. Ni antara contoh. Baik. Kemudian cikgu kata tadi kita guna lirik lagu asal. Kita dengar dulu apakah lirik yang dinyanyikan oleh anak-anak murid cikgu ni. Okey, kita sama-sama dengar. Baik, sebelum tu cikgu mohon maaf lah. Kebetulan video ini cikgu rakamkan secara spontan. Jadi cikgu juga teruja dengan komitmen dan penglibatan anak-anak murid cikgu. Kebetulan pada hari ini, hari tersebut, cikgu mengajarkan karangan respon terbuka dengan tajuk Rumah Terbuka Malaysia. Jadi, anak-anak tersebut diajar bagaimana untuk menggunakan lirik suasana hari raya untuk dimasukkan dalam karangan. Maksudnya kena ada fakta. Baik, antara yang cikgu perdengarkan tadi, liriknya bermula dengan berlalulah sudah Ramadan tu. Satu rangkap ni kan, cikgu tak rekod ke semualah untuk ditayangkan di sini. Cuma cikgu nak bagi tahu. Ingat, mesti kita ingat lagu raya kan. Kebetulan insya-Allah dalam 2 hari lagi kita akan menunaikan ibadah puasa. Jadi kita tidak tahu, tidak boleh bayangkan lagi bagaimana sambutan hari raya untuk tahun ni. Tak apa, kita dengarlah dulu yang cikgu akan bincangkan ni. Baik, kita tengok apabila tiba masa untuk mengarang, ini jadinya. Okey? Jadikan lirik lagu tadi sebagai fakta untuk dimasukkan dalam bahagian pendahuluan. Catat, salin semua lirik tersebut. Berlalulah sudah Ramadan, kan Ramadan, kita kena puasa 2 bulan Ramadan. Bila tiba Syawal, barulah Aidilfitri disambut. Jadi masa tu anak muda di rantauan semua pulang, ibu dan ayah keriangan. Okey, catat semua tu. Lepas tu ayat berikutnya jangan biarkan di situ tanpa ada huraian. Jadi kita hurai. Lirik lagu, maaf ada typo. Lirik lagu, sebut lagu apa tadi? Suasana hari raya di atas seringkali berkumandang di corong-corong radio, kaca televisyen dan juga di media sosial yang didendangkan oleh pelantun bersuara emas iaitu Anwar Zain dan Elina. Bagi tahu siapa penyanyi dia. Baik, kemudian apa kaitan dengan tajuk? Lagu ini begitu sinonim sekali dengan masyarakat di Malaysia yang menyambut Hari Raya Aidilfitri pada setiap kali tibanya 1 Syawal. Awak dah ada idea untuk memasukkan bilakah tarikh Hari Raya Aidilfitri diraikan setelah sebulan menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sehubungan dengan itu, kita masuklah dengan tugasan. Baru ayat tema kan. Sehubungan dengan itu, rakyat Malaysia menyambut perayaan tersebut, maka salah satu perkara wajib dilakukan ialah mengadakan rumah terbuka. Yang ni pun cikgu nak ingatkan, betul cikgu kata kalau karangan bahagian B respon terbuka, kalau boleh huraian mesti lebih jelas, panjang. Satu muka surat tu ada setengah, mampu buat 1 perenggan. Tetapi huraian tersebut mestilah tidak terpesong. Nanti rata saja dia bawa pemeriksa. Tapi kalau kita ada komponen-komponen yang kita kena ingat, contoh dia, okey berhenti, aku kena bagi ayat contoh. Ayat contoh apa? Siapa?
Kemudian aku kena masukkan peribahasa. Kemudian aku kena bagi ayat tugasan. Barulah karangan huraian tersebut akan terarah. Baik. Okey, kita tengok. Okey, selesai. Untuk komponen-komponen dalam aksesori karangan. Jadi cikgu ucapkan jugalah, kalau tadi terima kasih kepada anak-anak dari SMK Syed Sirajuddin, yang ni pula terima kasih kepada anak-anak murid cikgu yang dari SMK Datuk Syekh Ahmad yang sentiasa ceria dan positif dalam PDPC. Okay, tahniahlah kepada semua, begitu juga dengan anak-anak yang sedang menonton yang menonton slot pada kali ini. Baik, nasihat cikgu. Ukur baju di badan sendiri. Maksudnya di sini anak-anak kena tahu kekuatan dan kelemahan diri kita. Janganlah hanya kerana kita nak ayat kita sedap dibaca, berbunga-bunga, menarik, tapi kesan dia ayat yang dibina itu tidak memberi makna langsung. Dan lebih malang lagi jika penggunaan itu tidak sesuai langsung dengan huraian. Ni masalah dia. Yang penting kita kena letakkan sasaran, kita kena ada usaha untuk mencapainya. Kerana jika tidak, kita akan menjadi seperti peribahasa apa? Hajat di hati nak peluk gunung, apakan daya tangan tak sampai. Kita letak kehendak hati kita terlalu besar, tapi kita tidak ada keupayaan untuk melaksanakannya. Kenapa tidak ada keupayaan? Tidak ada usaha. Baik, kalau ada usaha, insya-Allah semua perkara boleh dilaksanakan. Jadi, berhati-hatilah ya anak-anak. Dan salah satu cara tadi dalam berhati-hati tu mesti ingat kita kena bina rangka karangan. Okey, bila bina rangka karangan lengkap, ingat setiap perkara, setiap komponen yang kena ada dalam karangan yang matang dan cemerlang, kita kena gunakan dengan tepat dan sesuai. Jadi, cikgu nak ingatkan sekali lagi, sebut tentang rangka karangan, kita kena pandu uji dia nak. Selalu pandu uji sebab dengan cara menjawab mana-mana soalan, kita mula dari aras yang rendah, aras mudah maksud cikgu. Contoh dia dimensi individu. Kita siap rangka karangan, kita jawab dimensi individu. Tugasan dia senang saja. Ciri-ciri murid cemerlang kita tahu. Cuma kita nak uji. Kita nak pandu, uji rangka karangan kita boleh masuk atau tidak, sesuai atau tidak. Kemudian bila kita buat tindakan macam tu, secara tidak langsung kita tahu apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dibuang, di mana kelebihan, di mana kekurangan. Jadi, insya-Allah rangka karangan tersebut boleh diaplikasikan untuk mana-mana tugasan. Jadi amalkanlah konsep, ingat dan guna. Baik anak-anak, semoga perkongsian ini akan dapat manfaat. Anak-anak akan mendapat manfaat, memperoleh maslahat daripada perkongsian cikgu untuk slot kali ini. Jadi kabar gembira buat anak-anak yang tidak berkesempatan menonton slot pada malam ini, bahawa semua slot tuition online Perlis Mengaji boleh ditonton semula di Facebook Jabatan Pendidikan Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, channel Suara Sunnah serta di YouTube Perlis Mengaji. Cikgu juga sedia menyambut tangan-tangan yang dihulurkan oleh anak-anak yang dahagakan ilmu demi kebaikan bersama. Baik. Akhir kata daripada cikgu, kalau kita tidak mampu menyumbang tenaga, kita jangan jadi penghalang kerja. Oleh itu, saat ini, ingat lagi permulaan cikgu tadi, mulakan dengan apakah sumbangan anda kepada negara.
Jadi ini jawapannya. Marilah sama-sama kita memberi sumbangan yang sangat-sangat ditagih oleh negara saat ini supaya stay at home and learn, tanda pagar duduk di rumah dan belajar, hapuskan COVID-19. Thank you frontliners, tanda pagar terima kasih barisan hadapan, Perlis mengaji dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada yang beragama Islam. Cikgu sudahi dengan kalimah, milik ilahi segala yang indah, sedang yang buruk atas kelemahan cikgu sendiri, terkilaf laku dan tutur, harap dimaafi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.